for those yang mungkin tak bersetuju bagi padu adalah orang yang banyak harta tau. 2 juta cubaan pecah masuk padu. Ada juga menteri di Sarawak yang kata put on hold, tak payah masuk padu. Dia kata bagaikan menelanjangkan diri. Kemudian hari ni kita ada mic baru. Yes, mic baru yang bagi saya seksi. Biar dengar tu kasih jelas kol-kolahnya biar. Kol-kolahnya. Dan baru-baru ni ada orang yang baling bom petrol dekat KK Mart yang terletak di Jalan Mosi Taiping. Kita sebagai orang Muslim ni, ya memang kita marah, tetapi kita juga perlu ada limit. We can express our emotion but at certain level supaya dia tak cross the silver lining. Buat mati tak buat mati, jadi baik buat daripada rugi. InsyaAllah ada rezeki, moga dikabulkan hajat di hati. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Final evil, evil, final evil, evil, final evil, evil. Ini peluang untuk ubah hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, selamat datang ke Funnel Evil Podcast episod 51. Saya Fadi Ghazali. Saya Syarifuddin Sahidan. Right, kemudian hari ni kita ada mic baru. Yes, mic baru yang bagi saya seksi. Ya, Ya, nampak seksi. upgrade lah sikit. Upgrade Selamat, InsyaAllah. alhamdulillah. Hopefully pendengar-pendengar kita ini feedback kepada pendengar lah. Ya. Supaya di upgrade audio biar dengar tu kasih jelas. Jelas. Yes. Tapi videonya okey ya. Kol-kolahnya biar. Kolahnya. Clear. Auzubillah. InsyaAllah. Alhamdulillah, So- bersyukur dengan mic baru. InsyaAllah. So hari ni kita bulan puasa. Ya, masih berpuasa tuan. Masih berpuasa. Bagaimana dengan puasa tuan for now? Macam mana? Okey, Alhamdulillah, syukur masih diberi kekuatan oleh Allah SWT. Alhamdulillah. Diberi kesihatan. Ada sekali saya demam bulan puasa. Memang tak boleh bangun. Wife suruh buka tapi saya fikir satu je. Nabi SAW bulan puasa berperang. Masya-Allah. Dengan orang. Dengan berperang dengan orang nak bunuh. Betul. Kita hanya berperang dengan diri sendiri je. So tahan je lah. Ya. Ya, tahan bagaikan boleh. tagline Fanivo. Lawan tetap. Lawan. Ya, itu yang kita Kemudian nak. macam mana? Saya alhamdulillah masih boleh berpuasa dan keadaan ni lah kadang-kadang kita ada anak kecil ni. Dan ada satu cabaran bila kita ada anak kecil, iaitu menyuapkan makanan ni kepada mereka. Itu bukan masalah budak kecil. Itu masalah iman. So bila suap tu macam sedapnya, tapi yalah itu sedikit lah, tak ada apa sangat pun kan. Okay, so kita tengok segmen pertama hari ni, insyaAllah. Ya, segmen pertama kita tak lari juga daripada Ramadan ni. Yep. Tuan macam mana tuan? Waktu ketika podcast ni direkodkan, ini dalam minggu kedua lah insyaAllah kan. So sepanjang 2 minggu ni tuan dah pernah pergi bazar? Bagaimana Tak keadaan bazar? Masih tak pernah? Tak pernah tuan. Tuan masih dara untuk pergi ke Ya, bazar tuan? Masih dara. Wow. Bagi tahu ke bukanlah saya dah pergilah. Lupa. Tuan sudah tahu Ya, dia cakap. ya, betul lah. Tak Betul. ada lagi. Sebab saya lupa tu sebab apa? Bukan inisiatif saya untuk pergi. Tapi sebabkan wife saya yakinkan dia untuk hari-hari masak lah. Yakinkan dia. Yakinkan dia. Okay. Alhamdulillah. Tapi hari tu kebetulan anak saya tu dia pergi tuition dengan pergi taekwondo petang. Taekwondo tu pukul 4.30 sampai pukul 5.30. Jadi lepas habis taekwondo tu lalu bazar, saya kata boleh lah. Singgah sekejap. So bagaimana Beli air perasaan tuak, tuan? air tuak. Air tuak, Air tuak. masya-Allah. Bukan masam ke tuan? Air tuak is the best air ever tuan. Air tuak. Kenapa tuan? Saya rasa macam Tapi air tuak halal tau, bukan air tuak kalau dekat Sabah ke Sarawak dia tak dalam halal. buka puasa minum benda mabuk ke tuan? tak. Ni tuak yang halal halal. Tapi overall macam ni tuan tengok bazar di Pantai Timur? Bazar Pantai Timur. Saya tak pergi lagi bazar yang viral dengan ramai orang, saya pergi bazar dekat kampung je. Tapi diberitahu memang very packed. Sangat ramai orang. Ada satu dekat Kota Baru tu. Dekat kawasan Lembah Sireh. Dia beli dan dia sediakan tempat untuk buka puasa macam open space. Bawa tikar, makan ramai-ramai. Situ memang pack. Diberitahulah. Tapi tuan tak pergilah. Tak pergi lah. Saya bukan orang jenis yang Yelah, jom kita pergi tempat ramai-ramai. Tapi kan itulah baru-baru ni orang kata yang pasal boykot bazar. Itu rasanya sebelum puasa lah. Kayaknya sudah tidak terbukti tidak benar. Tidak benar. Tidak benar. Dan biasanya memang psikologi manusia ni, dia minggu pertama je dia nak test suka-suka masak tu. Ya, betul. Start minggu kedua, dia memang akan pergi bazar punya. Kemudian ada beli roti john dengan peminat roti john. Saya peminat keluarga mertua saya ni. Alhamdulillah Yang setiap hari roti roti john. Roti john RM15?
Air tu macam kalau saya lalu pun saya lalu buka mata macam tu je lah, apa hal aku nak beli. Tapi memang sekarang ni famous juga pasal roti john RM15 tu. Sebab average daripada 6 ke RM10 je kot. Average RM7-8 tu biasa. Tapi dah sampai RM15 peniaga ni jual. Mau Nurtizen tidak mengamuk. Tapi tuan macam mana tuan? Kalau nampak roti john RM15 ni tuan beli ke? Saya ada tengok video dia lah. Sahabat kita. Jadi bagi saya roti john RM15 itu tidak bersalah. Yang salah adalah lokasi roti john itu dijual. Lokasi Lokasi je salah. Dia macam ni lah. Bahasa mudah dia gini. Pernah tak kita tengok air mineral spritzer, harga berapa ringgit kan? Lebih kurang 500ml tu kan, RM2.50. Kita beli dekat kedai minimarket biasa dengan 7-Eleven. Beza tak harga dia? Oh, beza. Air yang sama diletakkan di hotel yang bintang dia sikit. Beza tak dengan 7-Eleven? Beza. Tapi air yang sama diletakkan di hotel 5 bintang. Lagi lain macam harga. Lagi lain macam. So ceritanya air tu tak bersalah. Yang salah adalah tempat. Jadi tempat kita jual tu akan menentukan siapa yang datang. Jadi orang tak marah air spritzer sampai berapa? 500ml boleh berapa? RM10 ada? RM5-6 boleh. RM5-6 kan. Orang tak marah kalau tempat tu adalah hotel 5 star. Betul. Yang orang marah adalah pergi minimarket biasa dekat kampung. Air tu boleh cecah RM5-6. Tu yang buat orang marah. So roti john bagi saya dia tak bersalah RM15. Yang salah adalah lokasi dia. Duduk di Bazar Ramadan. So Bazar Ramadan ni dia pelbagai orang datang kan. Majority pula adalah orang yang beranggapan bazar ni adalah tempat yang makanan-makanan dia harganya affordable. Tapi saya kalau boleh kan, kita boleh bawa dari sudut konspirasi dan propaganda juga sebenarnya. So kalau tengok peniaga ni kan, dia bijak dia kata RM15, and then suddenly bila dia dah viral, video dia sampai berjuta, dan suddenly dia turunkan RM10. Macam ni lah dia punya orang yang datang kan, nak rasa dia punya air tangan tu. Saya rasa dia buat propaganda, saya silap. Propaganda. Mungkin boleh jadi. Boleh jadi lah kan. Dia buat marketing yang bijak lagi saya kan. So dia buat sexy offer. Yep. Tapi anyway, kalau itu adalah strategi dia, Tahniah. Bagi saya dia bijak lah. Ya, bijak. Dia bijak. Dengan tunjuk semua barang-barang yang dia nak buat. Orang pun komen, macam lah orang lain tak guna barang tu. Tapi dia bijak lah. Okay, alright. So itu isu pertama yang kita ada sikit. So macam biasa kita ada 3 segmen dekat podcast kita. Betul. Isu semasa. And then kita akan cerita pasal real case study. And then kita akan ada sembang santai lah lepas tu. Soalan-soalan yang mungkin berbangkit, InsyaAllah. Baik. Betul. So isu panas. Latest, isu panas ni bagi saya tuan. Saya rasa nak lebih seminggu 2 minggu dah cerita pasal benda ni. Tapi dia masih lagi tak boleh lari lah tentang stalking yang meletakkan kalimah Allah SWT. Dan baru-baru ni baru jadi juga, dan sehari 2 ni sampai ada orang yang baling bom petrol dekat KK Mart yang terletak di Jalan Mosi Taiping. Masya Allah, ini dah jadi lain taraf ni tuan. So apa sudut pandang tuan di sudut stalking ni? Saya, bismillahirrahmanirrahim, saya pernah ulas waktu saya ada buat live hari tu. Bagi saya beranggapan kita sebagai orang Muslim ni, ya memang kita marah dan kita memang tak bolehlah sentuh bab agama. Tetapi kita juga perlu ada limit, yang mana limit ni kita hidup dalam suasana pelbagai kaum. Harmoni. Kita ada limit kita. So we can express our feeling, our emotion, but at certain level. Supaya dia tak cross the silver lining. Maksudnya dia tak cross perkauman, border tu. Which is saya setuju ada dari Khairi Jamaluddin. Saya bukan fan dia, tapi saya fan dari sudut idea-idea baik dan bagus. Bila saya tengok ada beberapa pemimpin, saya tak perlu mention lah pemimpin mana, tapi ada pemimpin yang menggunakan isu ini untuk menyemarakkan perasaan orang ramai, memberi warning di social media. Dia pemimpin. Kalau orang biasa-biasa, nobody cares kan. Tapi kalau dia pemimpin yang ada followers, yang orang dengar, dia ada weight dalam percakapan dia, dia akan menimbulkan persepsi tidak baik
ataupun menimbulkan ketegangan bukan saja dari sudut agama tetapi dari sudut kaum. Betul. Okay. Betul. Jadi pandangan saya itu pandangan saya sebagai seorang Muslim. For me, kita sudah bagi tahu apa yang kita nak, and then pada sama kita move on. Pada masa yang sama, di sebelah pihak KK Mat, what they should do adalah mereka perlu, sebab because of dia dah sentuh satu sensitivity yang sudah melampaui batas. Jadi apa yang mereka perlu buat adalah selain daripada memohon maaf dengan hanya tunduk, I believe that mereka perlu extend minta maaf tu pergi ke next level. Saya tak adalah nak suggest apa-apa. Cumanya next level tu, you know, orang Melayu, terutama orang Islam, orang Melayu lah, kita boleh relate orang Melayu, orang Islam kan. Secara keseluruhan kita memiliki budi pekerti, ihsan, baik hati, pemaaf, itu masih ada di dalam, you know, diri seorang orang Islam di Malaysia. So cuma ni macam ni lah. Kalau kita buat orang marah, contohlah, contoh saya terbuat Tuan Pudin marah. Marah sungguh ni, marah gila ni, baling-baling barang lah, contoh. Saya just hantar mesej, Assalamualaikum bro, minta maaf. Sampai sedap kau nak minta maaf. Kau dah buat macam-macam. Tapi bayangkan kalau saya, Tuan Pudin tengah marah ni, saya pun letak atas meja Tuan Pudin. Tuan Pudin datang pagi office, buka pintu, PS5. hadiah kereta. Kereta boleh macam. Contoh. Okay, saya menunggu kan. Contoh. Rasa ni tak? Lain sikit lah. Sebab ini adalah apa yang cikgu saya bagi tahu. Bila kita gaduh dengan seseorang, bergaduh, tak kisahlah kita sebagai manusia ni, dia mesti akan ada gaduh kan. Cara paling mudah, orang kata pergi minta maaf, tapi masalahnya minta maaf adalah perkara paling susah kita nak buat. Betul tak? Contoh, ada orang dia gaduh dengan mak ayah dia sendiri, ada orang gaduh dengan adik-beradik, ada orang gaduh dengan mak saudara, pak saudara, ada gaduh dengan kawan-kawan. Jadi cara paling mudah untuk memulakan minta maaf adalah dengan memberi sesuatu kepada orang yang marahkan kita tu. Atau yang kita nak minta maaf tu. Okay. Cikgu saya bagi tahu. Contoh kalau kita gaduh, ni contoh tau, gaduh dengan contohlah mak saudara lah contoh. Gaduh gila-gila punya. Mak saudara sampai tak nak tengok muka kita lah. Kan? Tiba-tiba ada seorang hamba Allah datang depan rumah. Ting tong, mak saudara buka pintu. Kenapa dik? Tak ada makcik. Ni ada orang kirim barang. Apa barang dia? Makcik kita buka pintu. Dia pun bagi hadiah. Buka-buka kotak, kereta. Contoh sekali lagi, kereta saja. Tapi kali ni kereta Tesla. Contoh. Makcik pula memang nak Tesla. Contoh. Makcik Tesla. Makcik Tesla. Macam makcik ni. Abang Tesla dah ada, makcik Tesla belum ada. Contoh. Jadi, apa kata makcik tu? Siapa yang bagi? Dia mesti tanya. Betul. Orang tu kan, siapa yang bagi? Ni nama sekian-sekian. Anak saudara aku. Apa berlaku pada makcik tu kalau dia tahu tu anak saudara dia bagi? Tanpa anak saudara dia mulakan untuk minta maaf, sejuk sikit lah. Dia akan sejuk. Dan suddenly dia akan rasa malu. You know. And then anak saudara dia pun akan mungkin boleh contact, Assalamualaikum makcik, sekian-sekian kan. Saya silap dia yang contact dulu. Correct. So how can we minta maaf dengan lebih baik adalah dengan kita memberi sesuatu terlebih dahulu. Lepas tu baru kita extend our minta maaf tu. Betul. Jadi dalam isu KK Mat ni, satu, on our side sebagai seorang Muslim, kita dah bagi tahu our stand, bagi tahu kita punya perasaan. Cukup. Maafkan, move on. Selesai. Khalas. Jangan pergi masuk ke silver lining yang lain. Nombor dua, dalam KK Mat punya side, satu je, orang Melayu, orang Islam ni pemaaf. Tapi tunjukkan. Tunjukkan keikhlasan dalam minta maaf tu. Ya, betul. So again, kepada yang Muslim, mahkamah dah ambil tindakan, polis dah ambil tindakan. Betul. Tak payahlah sampai kita berlebih-lebihan sampai nak tahap baling bom petrol. Sebab Islam tu agama yang
harmoni. Agama tu mudah, Islam ni mudah, tapi janganlah sampai mudah ataupun menyusahkan orang lain pula. Betul. Kan? Kepada yang non-Muslim pula, sebab sampai ada tahap yang duduk kat Jerman baru-baru ni, dia siap buat video, dia kutuk sultan, dia kutuk agama Islam, dia kutuk macam-macam. Tapi bagi saya simple je. Janganlah api-apikan lagi. Yeah. Yang non-Muslim, kita respect kepada yang Muslim. Yang Muslim, respect juga kepada non-Muslim. Sebab dalam Quran pun dah cakap dah, untuk engkau agama engkau, untuk aku agama aku. Kan? Muslim pun kita tak kacau bagaimana orang Cina, orang India beribadat macam mana. Betul. So bila isu stalking yang mungkin ada certain non-Muslim yang kata, alah benda remeh aja. Dia remeh bagi agama anda, tapi bukan dari sudut yang Muslim. So kita saling hormat menghormati supaya Malaysia ni boleh jadi harmoni lah, insyaAllah. Tapi again, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Betul. Kan? Betul. Betul. Tak InsyaAllah. payah nak itulah. Okay, Itu. so next. Ini adalah topik favourite bagi tuan. Sebab tuan dengarnya dah isi. Dah isi sesuatu yang kita panggil sebagai PEDU. PEDU. Padu stand for apa tuan? Pengkalan data utama. Oh, boleh ingat tu. Oh, itu yang PEDU. Menggabungkan semua data yang ada dalam Malaysia ni bagi setiap agensi ada dekat satu tempat. Dan sekarang ni benda ni dia dah apply, dia dah minta Malaysia masuk daripada Januari daripada berapa bulan dah. 3 bulan lebih kurang. 3 bulan dah. As of now dah ada 7 juta yang mendaftar, tapi dah mula ada isu-isu dia tuan. Antara isunya 2 juta cubaan pecah masuk padu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga menteri di Sarawak yang kata put on hold. Tak payah masuk padu. Dia kata dia punya ayat adalah bagaikan menelanjangkan diri. Itu cerita padu ni tuan. Dan waktu episod-episod lepas kita ada juga cerita pasal padu. Dan saya kan ambil keputusan macam let lu, tak isi lu. Sekarang isu tu sudah berlaku tuan. Macam mana sekarang ni tuan nak yakinkan saya supaya saya antara sebilangan kecil yang belum daftar ni mendaftar tuan. Dan keadaan yang dah berlaku sekarang ni. Tapi again, kita tidak bercakap atas dasar politik. Dia cakap atas dasar rakyat Malaysia. Gitu tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana nak yakinkan Okey. Pertama sekali, pendapat saya padu adalah satu inisiatif yang sangat baik. Betul. Dia tak dinafikan. Tidak dinafikan. Tapi macam mana nak yakinkan? Saya amat yakin kita tidak boleh meyakinkan semua orang. Okay. Seperti mana ketika COVID, kita tidak berjaya yakinkan semua orang untuk buka MySejahtera. Betul. Tetapi apabila tiba waktunya, semua orang akan buka MySejahtera. Terpaksa buka. Jadi akan beberapa segmen rakyat ni, orang ni dia ada beberapa segmen. Satu dia panggil jenis yang buat je. Sami'na wa ata'na. Akan ada orang golongan macam Tuan Budin, wait and see. Ada orang dia golongan bukan saja wait and see. Dia dah terima akibat, barulah dia nak bertobat. Gitu. So bagi saya itu satu. So kita teruskan agenda which is sampai bukan kita. Oh macam kita kerajaan macam pula. Itulah. Bukan. Macam saya sedang interview Perdana Menteri. Kita bukan kerajaan. In fact kita adalah orang yang neutral kan. Betul. Tapi kita sokong mana yang bagus, yang tak bagus kita tak sokong. Jadi teruskan sampai 31 hari bulan Mac. Dan kita tengok, kita start daripada situ. Sebab padu pengkalan data utama bagi saya adalah projek yang akan bertahan berpuluh beratus tahun kalau benda tu diutilize dengan betul. Kan? Jadi bukan projek jangka masa pendek. Jadi whatever orang cakap, tutup je mulut, tutup je telinga, just move forward. Pergi ke depan. Lambat laun semua akan isi. Contohnya, kalau ada orang tak isi, katakanlah dia nak memohon pasport, kena isi balik, kena isi. Kan? Dia nak buat lesen, dia kena isi. Dia kena isi juga. Ke mana-mana pun, ujungnya kita akan dapat juga semua data-data tu. Itu satu. Nombor dua, for those yang mungkin tak bersetuju bagi padu, bagi saya lah. Ni bagi saya tau. Mungkin kontroversi ke apa, tak kisahlah. Adalah orang yang banyak harta tau. Tuan nak cakap saya banyak harta ke tuan? Tak.
Tuan bukan kategori tu. Alhamdulillah. Tuan, maksud saya bukan kategori tak tak ada itu. Maksud saya Tuan ada. Cuma Tuan adalah orang yang jenis wait and see, relax. Betul. Yang saya cerita ni yang jenis yang mati-mati tak nak. Okay. Mati-mati tak nak. Faham. Sebab macam orang yang tak ada apa-apa, they got nothing to lose. Betul juga. Kan kalau isi pun apa je yang hilang. Dia dapat. Betul. Kan tak ada apa. Jadi okay. Tapi kalau orang yang terlalu banyak benda nak di-declare, ni yang akan jadi macam itu yang kata terlondeh habis tu. Betul. Sebab tujuan padu pun adalah sebenarnya untuk merasionalisasikan subsidi. So bagi ada certain golongan yang berharta ni, for what sake untuk aku masuk, sedangkan subsidi aku tak pernah dapat pun. Betul. Kalau duit minyak naik pun apa dah hal, bayar sajalah. Sebab dia dah level macam pakai Aventador, pakai Maserati, mungkin kan. Yep. So itulah kisahnya. So bagi saya tak apa, teruskan. Tengok ke depan, jalan. Dan pada masa yang sama bagi saya memang padu adalah satu inisiatif yang baik, yang sangat mantap, yang luar biasa, yang bagus untuk big data. Kalau dalam bahasa teknologi ni adalah big data lah. Sebab kadang bila kita pergi agensi kerajaan, mana-mana agensi, setiap agensi nak kena isi balik. Dia benda yang sangat renyah. Kalau ada sistem ni dan dia memang combine, dan bukan sahaja daripada peringkat rakyat, peringkat setiap agensi pun main peranan, saya rasa dia akan boleh mempercepatkan lagi proses ni. Macam tuan kata tadi lah, buat pasport, buat IC, buat apa sahaja, semua dah pakai sistem padu, dah tak ada dah benda-benda yang sendiri tu. Saya rasa dia boleh mempercepatkan lagi proses lah. Yep. Dan again komunikasi lah. Yep. Kepada rakyat ni, lagi rakyat luar bandar. Tak faham padu ni tuan. Tapi dia dah buat ni, dia dah buat road tour. Dia buat road tour. Saya pergi solat dekat satu masjid kat kampung saya. Imam tu siap buat announcement akan pasal sistem padu. Akan ada orang datang buka booth. Nanti bawa IC je. Bawa datang buka. Dia dah sampai ke level-level kampung. Okey, mungkin saya duduk di kampung KL. Tuan kampung KL. Saya kampung-kampung. Kampung-kampung tu maksudnya dia imam dah buat announcement tu, meaning dia orang betul-betul nak buat lah. Okay. Tapi mungkin ada potensi tuan. Ni for the sake of discussion kan. Mungkin memang sengaja dia buat kat kampung sebab yang bandar lagi susah daftar mana yang kampung. Ataupun mungkin yang bandar dia lebih terdedah lah. Bandar dia cepat information tu. Kampung kurang sikit. Kampung lah yang kena membantulah, especially mak bapak kita yang kat kampung ni kan. Itulah cerita pasal padu tuan. Hopefully padu ni sekarang ni 7.7 juta. Last perbincangan kita lebih kurang dalam bulan 2 hari tu. Bulan 1 bulan 2 itu dia 5 juta. So dia dah naik 2 juta. Dan insyaAllah didoakan supaya padu ni berjalan lancar dan memang betul-betul padu. Ya, betul. InsyaAllah. So insyaAllah kita nak lanjutkan lagi kita punya podcast. Tapi sebelum tu kita berhenti rehat sebentar. Kita jumpa lagi lepas ni. 7 tahun komited memperkasa usahawan kuasai strategi pemasaran digital. Funnel A4 dianugerahkan super brand in recognition of your branding excellence. Alhamdulillah syukur pada 17 November lepas hari Jumaat, Funnel A4 telah dianugerahkan super brand in recognition of your branding excellence. Ini antara hasil kejayaan Funnel A4 yang telah membimbing lebih 330,000 pendiri bisnes semenjak 2016 secara online dan offline. Terima kasih kepada Super Brand. Alhamdulillah Fani Evo telah tertubuh lebih daripada 7 tahun dan membantu lebih daripada 330,000 usahawan. Dan kami tidak berhenti di situ. Kami membangunkan juga aplikasi Kuasa.io, merupakan salah satu daripada aplikasi CRM yang sudah pun berada di pasaran global. Tak lama lagi kami akan menjadi TVET pertama yang menyediakan kursus digital marketing SKM untuk Malaysia. Anugerah ini adalah bukti kami di Funnel Evo Committed bantu dan bimbing usahawan untuk capai ke tahap yang lebih tinggi. Terima kasih untuk tim di Funnel Evo yang telah bersama-sama berjuang serta sokongan anda peminat dan anak didik Funnel Evo. Last but not least, from river to the sea, insyaAllah Palestine will be free. Selamat kembali ke episod 51 Funnel Evo Podcast. Dan insyaAllah sekarang ni saya nak bersoal jawab dengan Tuan Hadi. Walaupun kita dalam bulan puasa, kita nak tanya jugalah. Tuan Fadi pernah tak pergi ataupun makan lamb shank Chef Amar? Tak pernah. Tak pernah Kita pernah ada kan plan yang waktu a few years back kata tolonglah siapa boleh pergi beli. Betul. Tapi akhirnya tak ada siapa yang sanggup beratur lah. Dan sekarang ni pun kalau ikutkan masih lagi beratur tuan untuk Chef Amar tu.
Tapi saya agak sedih apabila tuan Chef Amar kita ni keluarkan satu video tuan. Dia siap menangis tuan. Dia tahu dia orang panggil dia apa orang kata harga Yahudi, suruh balik negara asal. Memang agak kejam lah. Dan saya rasa benda ni dia tidak hanya terjadi pada Chef Amar. Banyak juga F&B yang terimpak sama. Sebab diorang ni ditelan mati mak, di luar mati bapak. Betul ke terbalik? Betul. Lebih kurang lah Di mana sekarang ni F&B tak nak kena naik harga. Bahan mentah dah naik. Tapi bila diorang naik harga sikit, dia dihentam oleh customer-customer. Harga Yahudi lah, harga itulah, inilah apa semua tu. So apa pandangan tuan dengan masalah F&B? Kita sentuh F&B lah sekarang ni bagi kita dalam segmen bisnes kan. Masalah-masalah F&B, apa yang tuan nampak selain daripada harga bahan mentah yang naik ni lah? Bismillahirrahmanirrahim. F&B adalah satu bisnes yang baik, yang bagus. Sebab dia adalah sungai yang tidak akan kering sampai kiamat. Betul. Semua orang setiap hari nak kena makan. Nak kena makan, kan? Cuma bagaimana kita buat plan untuk kita punya bisnes F&B tu yang akan impak kita. Chef Amar in fact pernah je message saya. Nak jumpa tapi tak menyempat nak pergi jumpa. So apa pesanan tuan pada Chef Amar kalau dia menonton ni? Nanti kita jumpa. Tu pesanan. InsyaAllah jumpa. So untuk bisnes F&B ni dia potensi dia cukup besar. Cuma bagaimana kita nak menarik perhatian orang tu yang apa perlu kita fikirkan. Betul. Sebab isu dia ada banyak isu lah. Satu, nak menarik orang ambil kita punya produk makanan kita. Nombor dua, adakah kita meletakkan harga yang baik dari sudut margin. Nanti Tuan Pudin kena explain tu pasal margin untuk bisnes makanan. Okay, kejap lagi lah. Tu saya tanya. So nombor satu, nak tarik orang. Nombor dua, harga. Harga adakah kena. Nombor tiga, niche yang kita nak masuk tu, dia akan menentukan sama ada kita ada margin atau tak, boleh dapat volume ke tak. Ataupun dengan bahasa lain, bisnes yang kita buat tu ada demand ke tak. Demand. Bahasa dia demand. Okay. So nak tarik macam mana, harga macam mana, demand macam mana. Ada banyak lagi faktor-faktor lain. Betul. Okay. So kita nak bincang mana satu dulu? Kita mungkin boleh bincang bahagian tarik orang. Tarik orang dulu. Tarik orang ya tuan. Sebab kita boleh ada produk yang turun dari syurga. Tapi kalau tak boleh nak tarik orang membeli, tiada gunanya. Okay. Ada orang dia produk turun dari neraka. Emas tersontot lah, itu apa semua tu. Tapi disebabkan asbab dia terror tarik orang, produk dia yang seteruk macam tu pun masih lagi boleh jual. So saya rasa F&B dia banyak yang bagus. Tak ada lagi F&B ni yang buat bisnes makanan dalam keadaan memang saja nak racun customer. Tak ada. Dia mesti nak buat makanan sedap. Tapi isu adalah macam mana nak tarik orang. So dari sudut tuan, ada ke case study yang tuan boleh ceritakan macam mana F&B, tak kisah apa makanan, dia boleh tarik orang? Kita ada satu student kita dekat Taiping. KTM Pizza. KTM Pizza? Adakah dekat KTM Taiping tu dia? Ya, betul. Betul. Itu waktu zaman universiti tu, itu tempat saya shoot gambar. Zaman tu memang dia klasik yang tempat tu. Ya. KTM Pizza dekat Taiping kan? Okay. This is true story tau. Okay. Masa group coaching, kan kita ada group coaching setiap hari Khamis. Jadi beliau share masa group coaching tu, yang dulu beliau buka dekat KTM tu, kedai konsep dia biasa. Nothing. Jadi satu hari dia dengar, saya tak tahulah kita buat live ke apa, yang saya bagi tahu satu perkataan, orang datang kedai bukan nak makan. Orang datang kedai sebab nak ambil gambar. Betul tak? Betul, sebab saya sokong tu. Kalau saya bawa isteri saya sokong. Kalau tidak pun, paling tidak kita tak ambil gambar kedai pun, kita nak ambil gambar makanan tu. Betul. Jadi kita kena faham yang orang datang bukan nak makan. Orang datang sebab nak ambil gambar. Dia mula makan bukan dengan bismillah. Dia mula takat gambar tu tuan. Lepas tu baru bismillah. Betul. Jadi apa yang berlaku adalah KTM Pizza tu, dengar je that idea, beliau bagi tahu ni, beliau redesign balik dia punya kedai tu. Dia kata suami dia yang buat semua kedai dia tu.
tempat ambil gambar, letak apa basikal tua ke apa. Dia ada tunjuk lah video-video dia kan. Menyebabkan viral dia punya kedai. Orang sanggup daripada KL ambil train just untuk pergi makan kedai dia. Bukan nak makan tau. Pizza di tempat kedai dia tu. Sebab basikal tua tu. Sebab you know the concept. Jadi ceritanya adalah saya sentiasa bagi tahu kita bukan saja nak tarik orang yang dekat dengan rumah kita atau area kita atau radius 5-10 km. Kita nak tarik orang yang mungkin daripada Sabah, kita duduk kat KL, ambil flight sampai KLIA, ambil Grab, pergi kedai kita. Betul. To that level. So, bagaimana nak tarik orang datang makan tempat kita? Nombor satu adalah kita perlu kenyangkan dia sebelum dia makan. Oh, rare ni tuan. Kenyangkan dia sebelum dia makan. Ya. Patutnya dah masuk mulut dah tuan. Ke ni So ilmu, macam mana kita nak ini ilmu Piramli ke ambil bau. Macam mana kita nak kenyangkan dia sebelum dia makan? Kita kena kenyangkan pandangan mata dia. Oh, pandangan mata. Ya. Pandangan mata dia tu perlu kenyang. Maksudnya dia tengok tu, wow. Menggiurkan. Menggiurkan. Sama ada makanan tu itself, kedai tu sendiri, yang kawan-kawan dia pergi ambil gambar tu, bila dia nampak tu, dia dah datang tu rasa tu, perasaan betul. tu. Rasa nak try lah. Betul. Tuan, kita pernah pergi ke Thailand kan? Bila kita pergi street food Thailand kan? Betul tuan. Kita daripada jauh tu dah nampak menyelerakan. Betul. Beza dengan pasar Malaysia. Minta maaf walaupun saya orang Malaysia, tapi beza. Dia punya presentation tu, susunan buah dia tu, lighting dia tu main peranan, nak dia menggiurkan. Mengenyangkan mata kita sebelum kita makan. Itu kalau ada pesta apa, Malaysia Thailand apa? Kalau dekat Mataf. Kita pergi kan macam apa ni? Betul tak? Betul. Sebab bukan makanan tu mungkin sama je. Tapi the presentation tu yang menyebabkan orang nak cuba. Betul. Dia nampak banyak, dia nampak panas. Itu dia nampak besar. Cuma beza Mataf dengan Thailand ni tuan, satu ya tuan, dia tak ada buaya guling. Dekat Thailand ada tuan, macam tu je, nampak ganga buaya. Buaya tu kan, kat Malaysia tak ada lagi tuan. Ambil contoh hari tu kita ada pergi Hat Nyai, ingat? Hat Nyai Thailand juga tuan. Yelah, kita pergi Hat Nyai. Memang Thailand pun Hat Nyai tu. Macam negara lain lah tuan. Kan kita pergi Hat Nyai kan, ingat? Hat Nyai Phuket belum pergi tuan. Oh, belum pergi. Okay. Kita pergi tu kedai buah. Ingat tak kedai buah? Banyak tuan, yang mana satu? Kedai buah yang mana? Yelah, memang banyak kedai buah tu. Tapi kedai buah kat Malaysia, dia letak buah je. Betul. Kedai buah dekat Thailand, dia letak buah, dia letak daun. Ingat tak? Dia letak daun atas buah. Okey, betul. Dan daun tu dia nampak macam real lah. Dan dia spray air. Betul. Dan dia letakkan spotlight. Betul. Menyebabkan buah tu is still buah pauh. Buah pauh apa Mangga. Oh. Saya nak sebut mango tadi. Buah pauh. Orang Kelantan panggil pauh. Buah pauh tu napuk sedap molek napuk. Kehnya ke apa? Kehnya dia letak daun. Dia spray air. And then dia letak spotlight. Nampak? Ada satu kita tambahan tuan. Ada satu kita tambahan. Apa Tapi yang ini mungkin untuk yang pergi je dapat rasa tuan. Dia letak orang yang tapi orang tu secondary lah kan. Tapi nak ceritanya the presentation wise. Orang kalau kat Malaysia jual macam mana buah? Susun gitu je lah kan. Susun gitu je. Lepas tu yang panggil tu pun bang buah bang. Jadi lepas tu ada setengah orang pun, kalau kat tempat kita lah, jual buah letak dalam mangkuk, basket. Basket yang ada lubang-lubang. Lubang tu. 3-10. Basket tu rago, Kelantan panggil rago. Panggil apa? Bakul lah. Bakul. Bakul tu macam dah setahun 2 tahun guna. Betul, dengan tai lalat hitam. Jadi menyebabkan orang masih beli, tapi orang tak beli dengan harga mahal. Betul. Tu tak termasuknya buah nampak lebam. Dengan kita pula kena pilih-pilih pula buah ni lagi. Ya, betul. Itu case study kita punya student, KTM Pizza. Ada dekat Kota Baru. Kopitiam kita. Okay. Tuan pernah pergi Kota Baru? Pernah tuan. Setiap kali kalau saya turun Kota Baru, memang Kota Baru antara orang yang sangat meraihkan tetamu.
So bila saya datang, itu antara kedai yang memang orang Kelantan suruh pergi. Tak itu kedai lagi satu. Yang Ayang Cafe. Ayang Cafe. Ayang Cafe. Dua tu lah. Ah. Kalau Ayang Cafe warna pink. Betul. Kan? Kopitiam kita warna kuning-kuning macam tu. Tapi apa konsep yang dia buat adalah dia orang letak gambar-gambar orang-orang kenamaan ni di dinding-dinding. Menyebabkan orang rasa macam kedai ni bukan kedai biasa-biasa. Kedai ni kedai luar biasa. Lagi penting orang tu, lagi besar gambar dia. Selain daripada makanan lah, we are talking about menarik orang ni. Sebab orang ingat makanan tu mesti sedap. Tak semestinya. Betul. So secara kesimpulan tuan, ni bukan kesimpulan apa, tapi daripada poin yang tuan cakap tadi, yang pertama adalah dia mesti Instagramable punya lokasi. Maksudnya gambar kedai, kedai tu boleh Instagramable product and kalau kedai. Okay, itu yang pertama. Yang kedua adalah dia mesti kenyang di mata. Maksudnya presentation makanan tu dia kena nampak menggiurkan. Yang ketiga adalah dari sudut branding tu. Maksudnya dia kena nampak yang manusia ni dia adalah apa yang kata animal of habit sudah apa dia punya term dalam bahasa Inggeris adalah habit yang suka meniru. Bila dia nampak kedai tu ramai orang, secara automatik kita rasa macam nak pergi. Biasa kalau contoh kita pergi food court pun, kedai mana yang ramai orang, kat situ kita akan pergi. Betul. So macam kopitiam kita buat, dia memang letak gambar yang menyebabkan ramai pergi kot, takkan aku tak boleh nak pergi. Betul. Okey, 3 poin ni tuan memang padu tuan. Kalau kita apply kan. Dan ada satu lagi tuan dah cakap dekat Taiping, tuan dah cakap dekat Kota Baru. Ada satu lagi student rasanya dekat Fanivo ni, Warung Maznah. Yes, dekat Warung Kuantan. Maznah. Dekat Kuantan. Bila saya pergi tuan, memang warung tu dia bukannya kedai biasa tau. Dia memang warung. Memang stok macam dia punya atap, tapi dia dekat jalan besar penjuru tuan. Memang dekat Sempang tu, yang menyebabkan memang dia nampak lama. Tapi dia memang lama sebab dia sekarang ni diuruskan oleh second generation, Tuan Farizwan. Yup, kita punya student. Dan alhamdulillah sales dia walaupun nampak macam warung, orang cakap kuasa membeli jatuh, ekonomi teruk, tapi somehow sales dia naik tuan. Yang penting yang membawa dalam kes Warung Maznah ni, Tuan Farizwan, kita punya student ni, beliau ada vision untuk memajukan. Yelah, ada certain business bila nak pass kepada second generation, pada anak ke, anak tak nak sambut. Betul. Kan? Tapi takdir Allah, Warung Maznah ni disambut oleh Tuan Farizwan untuk besarkan lagi gagasan mak ayah dia ni. Kan? Kita insyaAllah kita doakan Warung Maznah. Siapa yang duduk dekat area Kuantan tu, saya amat yakin kenal lah Warung Maznah ni. Ya, kenal. Okay, so baik, untuk Warung Maznah ni kita ambil case tadi Tuan Budin. Tadi kita ada 3 poin kan. Saya tambah satu lagi point untuk F&B. Macam mana F&B nak kembangkan dia punya bisnes. F&B dia perlu ada satu bahasa mudah dia, signature. Signature tu sign tuan. Signature dish. Signature dish. Okay. Dia kena ada signature dish. Barulah dia boleh penetrate ataupun boleh cut through noise. Okay, faham. Sebab everybody akan cakap saya bagus, saya sedap. Menyebabkan akhirnya customer jadi blur. Bila semua orang kata sedap, terlalu banyak kedai makan atau makanan, macam kita duduk dalam satu dewan, semua nak bercakap, bising lah. Betul. Noise apa? Itu bahasanya bunyi bising, noise. Terlalu banyak. Jadi macam mana kita nak cut through noise adalah kita kena bagi tahu our positioning. Positioning kita ni. Kita ni position apa? Okay? Bila kita ada positioning, maka positioning basically kalau kedai makan tu kena ada signature dish lah. Okay, saya ambil contoh. Walaupun kita macam contoh KFC, orang tak pergi KFC sekarang kan, boycott dan sebagainya. Okay? Kalau sebut KFC, tuan akan terbayang apa? Ayam. Ada terbayang burger tak? Tak ada. Sebab dia ayam. Signature dia adalah ayam. Okay. Kalau kita sebut brand mana? McDonald. Walaupun boycott ini tujuan untuk belajar kan. Ya. Orang ingat burger. Orang ingat burger. Okay. Orang tak ingat ayam. Betul. Walaupun dia jual ayam. Jadi
dia ada signature tu. Jadi signature tu akan menarik perhatian orang untuk cut through noise, dan bila orang pergi, kita boleh provide banyak lagi makanan lain. Betul. Betul. Macam kes warung Mazenah ni, dia bezakan. Satu warung tu dia hanya buat untuk nasi kukus. Lagi satu warung adalah untuk western. Dia memang fokus lah. USP bagi satu. Dan kadang kita kena faham juga. Kadang F&B ni dia bukannya tak boleh untung. Dia memang boleh buat banyak duit. Tapi kebanyakan duit dia tu hangus. Apa maksud hangus? Disebab oleh banyak menu. Bila terlampau banyak menu, dia tak ada signature dish dan dia terlampau nak jual semua benda, kebanyakannya dia punya margin tu ada hilang dekat apa tau? Bahan mentah. Okey, terangkan pasal margin. Margin ni adalah keuntungan selepas tolak kos bahan mentah dan juga kos-kos yang dia kena keluarkan untuk bayar gaji, bayar chef, bayar apa semua tu lah. So itu margin dia lah. Dan biasanya kalau kita ikut dalam keadaan biasa, kedai makan dia boleh sampai up to 15%, 15% net profit. Maksudnya lepas tolak semua tu, dia boleh dapat lah 10 ke 15%. That's why dia memang kena main volume. Dan kos bahan mentah sekarang ni memang ada certain tu boleh sampai 65%. That's why penekanan kalau kita buat F&B, pengurusan memang kena tip-top, terutamanya dekat bahagian orang. Sebab most of us kalau kita datang, kita nak servis cepat, servis ramah. Tapi kalau kita datang, makanan lambat, servis pun lambat, makanan tak sedap, memang orang dah tak datang repeat dah. So itu yang kita kena tengok. Orang tu kena betul-betul jaga lah. Jangan terlebih orang, jangan terkurang orang lah. Dan jaga margin tu lah. Menu tu betul, saya sokong tuan. Letak wujud kat signature dish. Kurangkan menu. Boleh banyak menu, tapi bahan mentah tu, kalau boleh, guna yang sama untuk semua menu. Itu mantap. Yep. Tapi kalau terlampau banyak bahan mentah, itu belum masuk lagi dengan bahan mentah basi, bahan mentah ada pekerja bawa balik, hilang tengah jalan. Itu belum toke pun bawa balik masak untuk anak. Itu benda-benda yang menyebabkan margin hilang. Rugi lah. Jadi margin yang F&B sihat boleh 10 ke 15? Ya, 10 ke 15. Kalau bawah daripada 10, kadang ada sampai 5% itu agak risiko lah sebenarnya. Risiko. Boleh Tuan Budin cerita sikit tak? Macam mana nak kira margin? Sebab ada orang dia margin tu apa macam mana kita nak kira margin tu? Secara roughly lah. Roughly. Sebab memang kena panjang cerita, kena tunjuk pengiraan semua kan. Ramai orang, ni biasa lah Saya pernah ingat lagi ada satu tular dulu. Orang ramai marah Foodpanda. Sebab dia kata Foodpanda ambil dia punya margin, ambil dia punya untung. Tapi sebenarnya bukan salah Foodpanda, salah sendiri kira margin. Saya pernah buat program, saya pusing satu Semenanjung dengan Malaysia ni Saya kebanyakan usahawan yang saya jumpa memang salah kira margin. Sebab dia orang buat macam ni. Kalau lah kos bahan tu, contohlah kita ambil air ni lah. Air ni contohnya RM10. Dia orang rasa nak untung 30%. Dia orang markupkan terus RM10 tambah 30%. Itu bukan profit margin tuan. Itu namanya markup margin. So bila dia buat macam tu sebenarnya salah. Sebenarnya profit margin dikira macam mana? Kalau contohlah RM14 tadi, RM13 tadi, RM13. Macam mana margin sebenarnya? RM13 tadi, tolak RM10 kos tadi tu, bahagi dengan RM13. Berapa dapat tuan? Saya cuba kira. Tuan kira sekarang. Macam mana? 13 tolak 10 is RM3. Betul, bahagi 13. Bahagi 13. Dia kena bagi harga jual. Okay. Itu adalah profit So 23%. margin. So 23%, bukan 30%. So dia orang loss 7% dekat situ. Bayangkan dengan keadaan yang tu dia loss 7%. Kalau 100 customer 7% banyak tuan. So kat situlah kiraan margin tu kena betul. Itulah secara kasarnya kiraan margin. So very important kira margin ni. Ya, kira margin. So harga kos harga jual tolak harga kos bahagi harga jual. Itu adalah profit margin. Yep. Okay. So nombor 3 yang tadi kita kata tarik pelanggan, and then harga kena betul. Betul. Nombor 3 kena demand. Demand tu kita jual benda yang ada demand lah. Ya, betul. Kalau kita jual benda yang tak ada demand, payah sikit lah. Betul. How do you want to sell water to Eskimo? Ice to Eskimo. Orang jual ais dekat orang. Kita boleh cakap lah, kalau orang Terra boleh jual je, tapi tak ramai lah orang boleh jual. Betul. Itu je. Memang boleh jual, tapi tak ramai lah boleh jual. Tak ramai lah. Kita nak yang kerja
kurang, untungnya banyak. Kenapa ramai banyak kedai kopi buka sekarang? Sebab demand lah, itu je. Betul, Pak Diman. Lagi satu sebab yang tu kena boycott. Ya, of course. Tapi banyak tu keluar tu sebelum kena boycott lagi pun. Betul. Tapi ceritanya demand, orang nak minum kopi. Betul. Macam-macam jenis orang kan. Ada yang macam kita punya sahabat Tuan Syafiq tu, dia punya level kopi dia tu, dia boleh tahu dia minum tu, ini level ni level. Betul. Kita minum kopi mana pun, kopi lah. Yalah, at least Tuan minum kopi. Ya, Tuan tak minum kan? Minta maaf Tuan saya. British. Ya. Kalau latte tu okey. Americano apa tu? Macam tu lah. Tapi sebut pasal demand tu tuan. Baru-baru ni salah seorang daripada student kita tuan, dia cecah alhamdulillah for the first time kalau tak salah saya, dia cecah 7 angka. Betul lah? 1 juta 7 angka lah kan? 7 angka. 7 angka sebulan tuan. Sebab daripada demand. Okay. Salah satunya sebab demand yang naik disebabkan oleh boycott yang berlaku. Boycott yang berlaku menyebabkan demand dia naik dan sampai alhamdulillah dia reach sampai 1 million a month. Ya. Congratulations juga tu. So sebenarnya dia memberi inspirasi kepada orang lain juga. Walaupun lokasi, kalau dulu orang kata lokasi, tapi sekarang bagi saya bukan lokasi dah. Tahu ilmu tarik orang ni, InsyaAllah tak ada hal lah. Ya, betul. Okay, itu segmen bisnes kita. Panjang juga kita cerita pasal F&B. Dah dalam bulan puasa pula tu kan, InsyaAllah. Tapi hopefully dapat manfaat lah kepada yang buat F&B. Ya, benar. Kan? Ada lagi saya nak tanya Tuan Pudin untuk F&B, tapi kalau boleh disambung lagi boleh ke? Boleh. Soalan. Salah. Okay. Salah tuan. Sebab ni berkait dengan F&B juga. Apabila kita ada team, terutama orang yang ada kedai makan, dan kedai pula ramai customer, dia pula nak kena ada production, dia kena ada shift. Macam mana Tuan Pudin? Dari sudut akta. Semalam kita ada bincang benda ni kan. Baru-baru ni pun ada student kita lah. Bila dia dah lebih daripada 20 orang, 30 orang. Ni untuk pula yang lebih 20-30 orang. Ya, 20-30 orang. Dan dari satu asbab dia punya kedai tu kena buka daripada mungkin 9 pagi sampai pukul 9 malam, 10 malam. So memang cabaran. Kalau nak hanya buat satu orang kerja sampai 12 jam, saya rasa tak panjang umur pekerja tu. So memang nak tak nak kena buat shift. Dan bila kita nak buat shift ni, ada beberapa cara juga sebenarnya. Tapi kita kena faham akta dulu. Kalau kita nak buat shift hanya satu orang bekerja panjang, kita kena faham satu hari maksimum 8 jam. Lebih daripada tu dah kena OT. Yang pertama. Yang kedua, satu minggu tak boleh lebih daripada 45 jam. So ada orang dia buat hanya kerja 5 hari, 8 jam, hari yang ke-6 tu setengah hari. Tapi ada orang juga F&B, bagi saya bagus buat cara macam ni, kerja hanya 7,5 jam untuk 6 hari. Maksudnya dia masih lagi total up tak lebih daripada 45. Lebih daripada tu baru dikira sebagai OT. Itu yang pertama, faham dulu in term of akta. Okay, yang kedua. Maksimum 8 jam. Maksimum 8 sehari, seminggu 45 jam. Jadi kita manage lah. Play around dengan, kalau tidak pun 45 jam tu. Play around. Play around on that area. Okay, boleh ke kita buat 7 hari 7 hari bekerja? Okay, ikut akta tak boleh 7 hari bekerja. Okay. So kita kena tambah satu lagi lah. Kita kena tambah tiga akta tadi, betul? Nanti masa tu ingat kan, dia kena lepas 6 hari bekerja, kena 1 hari cuti. So maksud wajib ada cuti. Wajib ada. Sebab akta buruh ni dia bagus. Dia mengingatkan yang kita hire manusia bukan robot. Okay. Kena ada simpati dan empati jugalah kepada staff kita ni. Okay, itu 3 yang utama lah. And then bila kita nak buat shift, kadang-kadang kena faham cuti betul Sabtu dan Ahad, tapi ada certain business tak boleh nak cuti Sabtu Ahad sebab itu adalah masa yang paling ramai kita punya pelanggan. So sebenarnya cuti tu kan tadi 6 hari bekerja, sehari cuti. Sehari tu tidak ditetapkan pada hari apa. So sepatutnya kita boleh cuti bila yang kita nak letak tu. Tak kisah tak Isnin ke Selasa ke Rabu ke Khamis ke, tak kisah. Yang penting tengok balik kepada operasi kita. Tetapkan hari cuti yang bersesuaian, yang tak kacau kepada operasi kita. Okay, tu dah yang keberapa tu? Okay. Yang seterusnya adalah bila kita nak letakkan shift, tadi kita dah tengok hari cuti. Now kita tengok pula timing bila masa paling ramai. Bila masa paling ramai itu adalah masa yang paling penting untuk kita punya staff ada. Sebab ada orang dia letak patutnya pukul 12 sampai pukul 3 tu orang ramai, tapi dia buat shift masuk pukul 3. Macam tak function lah. Nak yang pagi tu saya silap tak cukup orang. So that's why susunan perlu mengikut satu yang paling ramai. Tadi kita dah settle, satu ikut cuti.
Okay, cuti. Yang kedua, ikut shift masa, jam yang mana yang paling ramai. Tu yang kedua. Yang ketiga, ikut tugasan. Cuti, masa per jam pula, boleh ikut tugasan. Tugasan maksudnya apa? Shift kita letak ni bergantung kepada keperluan dia masuk pada ketika itu. Contoh, kita punya masak tu, bahagian kitchen dah mula start pukul 8 pagi. Kita ada cashier. Cashier tu adalah duduk, ambil order, bagi duit. Walk in punya customer kan. Kalau lah pukul 7 tu hanya untuk masak, kedai kita buka pukul 10. Dah kenapa cashier tu kena masuk pukul 7? So masuk ikut keperluan dia. So susun ikut 3 ni dulu. Lepas tu baru kita tengok kesesuaian macam mana pula kita nak susun mereka dari sudut keperluan orang satu hari tu. Jadi maksudnya bukan pukul sama rata lah. Tak boleh pukul sama rata. Okay. Sebab kita ni operasi ni dia banyak kerja. So dia kadang kau kena kerja dulu baru aku boleh masuk kemudian. Kalau aku kerja serentak kau, aku memang termenung tengok kau tengok aku lah. Tu antara sikit sebanyak tuan. Tips kalau kita ada shift ni nak tengok. It's very important benda ni sebab dia akan melibatkan sebab dia overhead kan. Betul, overhead. Dia overhead. Kalau kita silap percaturan susun jadual working hours dan sebagainya, tambah lagi kalau ramai orang, overhead kita jadi tinggi. Tapi kita pun tengok revenue kita tak boleh tampung kita punya overhead. Padahal kalau kita susun dengan betul, efektif orang yang ada dalam syarikat kita tu akan memberi revenue yang bagus lah kepada syarikat. Betul. Satu, nombor dua, kalau kita silap juga susun, kita juga boleh pejabat buruh boleh datang kan. Betul. Banyak lagi cerita isu lepas tu. Tak bayar OT kena saman. Macam-macam. Tak bayar KWSP, EPF kena saman. Itu confirm. Tak bayar tax apatah lagi. Tapi memang untuk pengetahuan, antara yang paling banyak menghilangkan margin untung adalah bahagian resource. Yes. Betul. So resource antara benda yang kena tengok lah. Okay, alright. Betul. So panjang kita punya segmen 2 ni. Sebab F&B ni adalah satu industri yang memang ramai orang suka buat, tapi ramai orang terduduk. Tak cukup setahun terduduk. Kalau kita tengok dekat bawah ni pun, daripada tahun 2010, Tuan Fadi pun nampak di Kota Damansara ni, saya rasa lebih daripada 10 kedai dalam masa 10 tahun untuk satu lot yang sama. Betul. Walaupun F&B. So F&B memang boleh buat untung, tapi lebih ramai yang terduduk lah. Jadi yang kena careful. Okay, alright. Kita berhenti rehat seketika. InsyaAllah. Jumpa dalam next segmen. Apa itu kuasa? Dengan kuasa, jualan bisnes anda akan melonjak hanya dengan satu klik sahaja. Menguruskan dan menjaga maklumat pelanggan anda, jualan anda, marketing anda. Yang paling penting, dapat menghantar ribuan mesej untuk follow up pelanggan anda secara automatik sahaja. Dengan kuasa, anda tak perlu membayar 6 sistem untuk melakukannya. Dan anda tak perlu membuang masa untuk mencari maklumat pelanggan anda dengan begitu lama. Sebaliknya, anda boleh mencari maklumat pelanggan anda dengan beberapa saat sahaja. Semuanya dalam satu login dan satu sistem sahaja. Kuasakan bisnes anda sekarang. Klik link di bawah ini. Alright, selamat kembali ke episod 51 Funnel Evo Podcast, dan ini segmen terbaru. Segmen apa Tuan Fadi? Explain sikit ni. Segmen React. React. Oh, React. Apa yang kita nak react ni Tuan Saya Fadi? pun tak tahu apa yang diorang plan. Kita jalan je lah. Tapi untuk yang mendengar sesi ni secara audio sekarang, macam mana Tuan Fadi? Audio. Apa tadi saya beritahu ni? Siar audio apa? Ya, audio siar. Audio Audio siar. Yang ni anda boleh tonton di YouTube channel Fadi Ghazali atau Funnel Evo. Betul. Especially sebab nak tahu video apa yang kami react ni kan. Let's go. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. So, nombor 5. 5 air paling famous, air coklat. Bismillah. Haram minum nanti Milo terus. Ini memang potong kaki ni. Okay. Dia boycott. 3, 4, 5. Tuan, kita sedang berpuasa ni tuan. Baik, di tangga kelima tuan, air coklat tuan. Tapi ingatkan tin Milo tu air Milo, tapi alhamdulillah dia boycott tuan. Dia boycott. Saya tak nampak apa jenama yang dia Aiho guna tu. apa? Aiho ke? Aiho tu tempat beli perabot kat Tanah Merah. Saya bukan Hi-O Okay, air ni tuan minum waktu bulan puasa? Tak. Tak. Saya minum air kosong je tuan.
Betul lah. Saya hanya minum air kosong. Semalam je masa kita pergi buka puasa tuan bagi air sirap kan. Aku juga yang salah. Ya. Yeah. Adakah air sirap di tangga keempat? Jom kita tengok. Jom kita tengok. Yang keempat. Koktail buah. Koktail buah. Sedikit berwarna merah. Garam, buah naga. Bikai, lychee, anggur. Bismillah. Bunyi tu yang jahat tu. Betul. Memang betul. Bismillah. Bismillah. Siapa nama dia? Hamdan. Hamdan Mubarak. Hamdan Mubarak antara orang yang saya benci juga bulan puasa ni. Jangan cakap macam tu. Tak, saya sayang dia. Dia apa? Cuma dia punya video tu kan. Jangan tengok. Ni skip je. Biar kita copy paste bagi kat wife. Allah, tapi dia punya tu kan. Bismillah. Tu punyalah kan. Tapi air dia memang somehow bila bunyi ais tu dia menggiurkan tuan. Ya, betul. Jom kita tengok. Daripada sihat jadi tak sihat tu. Ini nombor 3. Bismillah. Nampak pun jahat. Minum punya banyak. Bunyi tu. Susu juga, susu pekat juga guna Masya Allah, potong kaki ni. Sirap rose letak juga. Sedikit air je. Sedikit je air dia. Sedikit je air dia. Aiskrim pula. Masya Allah. Sikit je air dia guna. Tuan, dah berapa kali saya telan Elio ni tuan? Berapa kali saya telan Elio saya tengok benda ni tuan? Tapi logik ke tuan? Minum waktu buka puasa, minum besar tu? Tak adalah, it's just for content lah. For content. Tapi air jagung antara air yang saya suka juga tuan. Tahniah tuan, saya tak minat sangat air minuman manis-manis ni. Saya pun sedang berusaha juga. Saya kalau dia buat air kopi, boleh menimbulkan. Maksudnya tuan tidak berakhir dengan semua benda ni lah. Boleh lah, tapi tak rasa sikit-sikit nak minum. Boleh lah. Sikit-sikit lah. InsyaAllah kita tengok nombor 2 pula. Air apa rasa-rasa ni? Teh cincau. Ini anak saya suka ni. Teh cincau? Teh. Dia favourite. Sama. Teh, ni teh pekat. Lepas tu letak dia colour orange sikit. Itu teh Thailand yang warna orange tu. Dia memang tak boleh minum selalu lah. Tapi memang 1/4 je lah dia punya sikit air. Sikit air. Air batu dia banyak. Tak lagi susu cair. Masya Allah. Telan air liur dia ni. Okey, nombor 1. Kita tengok nombor 1. Terus kita tengok nombor 1. Ya. Ini air paling favourite. Ini baru kita tepuk tangan. Ya. This is the best air ever. It's the best. Ini kalau buka puasa biasanya saya makan satu buah dulu. Saya akan minum air kosong ni satu gelas yang cawan yang besar. Yang satu cawan dia tu boleh masuk 2 gelas. Supaya cepat kenyang. Itu tips dia? Ya. Saya minum sebab air. saya cuba untuk kuruskan badan. Jadi saya perlu kuruskan, perlu cepat kenyang. Jadi minum air tu sampai 2 gelas dulu, baru makan. Betul, saya perasan juga bila minum air kosong ni, dia menyebabkan dia cepat kenyang. Kalau minum air gula kan, sebenarnya lepas makan, kita akan rasa lebih lapar. Dia bukan lebih lapar apa tau, dia rasa macam I need something more sweet. Ya, betul. Kan. So that's why kadang-kadang badan kita sebenarnya bukan memerlukan gula tu, tapi memerlukan air. Air nombor 1. Yes. Okay. Thank you, letak air nombor 1. Saya baik. Saya baik ada. Tak kontak Hamdan ni balik kan. Hamdan kan. Kau yang mana potong kaki. Hari tu saya tengok ada satu video Hamdan Mubarak rasanya. Dia buat air, dia bagi free kat tepi jalan. Ada kan? Ya. Kita kena buat lah, Fani Ibu. Semalam saya ada bagi tahu kita kena buat sedekah kan. Berapa tuan? Itu antara kita. Itu antara kita tuan. Okay, alright. Baik, itu Alkisah untuk episod 51. Alhamdulillah. Hopefully lepas daripada ni kita react yang lebih best. InsyaAllah. Untuk makanan pula kamarnya. Tapi hopefully bukan dalam bulan puasa lah. Ini memang mengguris hati dan perasaan lah kita punya penerbit ni. Kan? Lapar ni. Okay, baik. Alright. So itu saja untuk this week. Jangan lupa subscribe
Jangan lupa share, jangan lupa tag orang-orang yang patut dengar kita punya podcast supaya podcast kita akan lebih sampai kepada ramai orang dekat luar sana, Ya, insya-Allah. terutama this episode adalah for those yang buat F&B. Betul. I think we discuss pula. We Macam biskut warna tu. banyak perkara tentang F&B. At least kalau dapat some ideas, insya-Allah boleh aplikasi untuk bisnes. InsyaAllah. Okay, so kita jumpa lagi dalam next episode Funivo Podcast. Thank you. Buat mati, tak buat mati. Jadi baik buat daripada rugi. InsyaAllah ada rezeki. Moga dikabulkan hajat di hati. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang ke